pada zaman itulah Imam Mahdi sempat sekejap saja. Imam Mahdi dan Nabi Isa sempat memerintah sekejap, kemudian Imam Mahdi akan wafat. Nah, dia macam tu. Imam Mahdi akan wafat, kemudian Nabi Isa akan memerintah alam ni. Ketika itulah kata Rasulullah, tidak akan ada satu jenayah pun di atas muka bumi Allah. Tuan-tuan ingat tak satu zaman dulu, zaman kita ni 30 tahun yang lepas, kalau kita tinggal motor di luar rumah, kunci ada dekat motor, hilang tak 30 tahun lepas? Tak hilang. Saya masih ingat sampai hari ni. Pintu rumah tak kunci pun 30 tahun yang lalu. Ni nak bagi tahu kat budak-budak baru ni, budak-budak baru maksudnya bagi kat generasi baru. Subhanallah. Pintu rumah tak terlupa kunci, tak ada masalah. Motor tinggal je kunci, semua di motor. 30 tahun yang lepas. Allahu Akbar. Tak hilang motor. Dan 30 tahun yang lepas saya masih ingat lagi, kami di kampung tu, di rumah mana yang kami berhenti main, maka di situlah kami makan nasi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di rumah mana yang kami berhenti main, berhenti duduk di depan tu, contoh tengah hari, pukul 1:30, pukul 2, maka di situlah kami makan nasi. Subhanallah. Mesti orang panggil, makan, masuk. Zaman hari ni, Allahu Akbar. Hari ni tak jumpa. Hari ni bukan kunci kita ni agak motor. Kunci kita tak dalam pagar rumah, hilang juga. Motor kita tak dalam pagar rumah, kunci pula. Subhanallah. Betapa banyaknya jenayah dan tiada barakahnya di akhir zaman 2020 ni. Sampai tahap itulah. Subhanallah. Itu yang pertama. Tuan-tuan. Satu berita gembira untuk umat akhir zaman ni. Siapa dengar benda ni, insya-Allah dia seronok sangat. Subhanallah. Kalau tuan-tuan tanya saya, Ustaz, kita ni 2021, ada kemungkinan tak Ustaz untuk sempat pada zaman tu? Saya akan jawab, ya, ada kemungkinan. Ya, ada kemungkinan, saya akan jawab. Tapi saya tak kata mesti. Tak. Saya kata ya, ada kemungkinan. Sebab apa? Itu tajuk ceramah lain pula. Itu yang pertama. Nombor 2, untuk umat akhir zaman ini, umat yang hidup pada pagi ini, berita gembira kedua yang ada untuk kalian ialah yang tidak boleh ditandingi oleh mana-mana umat lain. Nombor 2 ialah umat ini ada peluang untuk mati syahid. Mati syahid. Kita faham tak dengar mati syahid? Ada apa Ustaz? Biasa, tak gembira pun. Orang yang tak tahu apa itu mati syahid, apa itu berjihad, bila saya sebut berita gembira kedua yang tidak diperolehi oleh mana-mana umat ni, dia kata, apa dia? Biasa. Mati syahid, kita duk ingat sekarang tak ada mati syahid lah. Ni kita duk ingat sekarang ni tak ada mati syahid. Ada. Umat ini masih berpeluang untuk mati syahid bersama dengan seorang pemimpin umat Islam yang terhebat, yang ketika itu iman dia nombor 1, sehingga kan dia ni yang bernama Imam Mahdi ni ketika dia hidup, kalau dia semayang, dia yang jadi imam, Nabi Isa di belakang. Ketika dia hidup, kalau solat dengan Nabi Isa, dia yang akan jadi imam, Nabi Isa akan duduk di belakang. Subhanallah. Dia ada cerita dia yang tu. Waktu Imam Mahdi sedang memulakan solat di sebuah masjid. Nanti yang cerita tu, keadaan tu nanti. Ketika solat baru duduk tengah saf apa semua tu, Nabi Isa pun dibawa turun daripada langit kedua oleh para malaikat. Dan ketika Imam Mahdi dah angkat takbir, bukan angkat tangan, setelah pun bertakbir, Allahu Akbar, Nabi Isa pun sampai. Bunyi suara orang sebut Isa ibn Maryam, Isa Nabiullah, orang belakang duk sebut. Maka Imam Mahdi pun dia nak ke belakang. Sebab apa? Sebab Rasul datang. Rasul, dia pun nak berunduk ke belakang. Dia ada tahu dalam fiqh,
Dia nak bondok ke belakang untuk bagi ruang, seperti mana Abu Bakar berundur ke belakang bagi ruang untuk Nabi jadi imam. Maka Imam Mahdi ni orang alim, bukan orang tak mengaji, dia orang alim. Iman dia nombor satu ketika tu dalam alam ni, nombor satu iman dia. Dia nak ke belakang, Nabi Isa pegang bahu dia. Subhanallah. Nabi Isa kata, kekallah kamu sebagai imam, kemuliaan daripada Allah kepada umat ini. Takrumatullah li hadhil ummah, kata Nabi Isa. Nabi Isa kata kemuliaan daripada Allah kepada umat ini. Untuk kamu orang biasa, dia bukan Nabi, Imam Mahdi bukan Nabi. Dia orang biasa tapi ahlul bait, cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cicit Nabi. Nabi Isa kata kemuliaan oleh daripada Allah kepada umat ini, kamu yang jadi imam. Subhanallah. Jadi perang yang akan dipimpin tu, kita akan syahid dengan, kita tu macam nak pisuk ni kan, kena azam tuan. Ada anak lelaki-lelaki, cerita ke anak lelaki-lelaki ni nama Imam Mahdi, cerita bagi dia reti, bukan panggil dia boy. Hak ni yang tak cerdik, minta maaf saya kasar sikit orang Kedah kan, anak umur 9 tahun panggil boy. La haula wala quwwata illa billah. Orang anak bisik untuk jadi pejuang, bisik Imam Mahdi, nama Imam Mahdi, bisik untuk mati syahid, bisik. Itu. Kena cerita selalu. Seperti mana ibu kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Tiap-tiap pagi ibu dia bawa daripada bayi tu kota Konstantinopel di sana. Sudah 700 tahun Nabi sebut kota tu akan ditawan. Sebaik-baik yang menawan itu adalah sebaik-baik pemimpin dan komandan. Wahai Muhammad, aku nak kamu yang tawan. Tak kerti apa budak ni dengar, tapi membesar dengar ibu dia beritahu. Kena cerita ke anak-anak, bukan sehari pasang sejam suruh anak-anak tengok Didi and Friend. Sehari sejam, sehari 2 jam, 3 jam hari ni mak ayah tengok Upin Ipin ni dia. Saya tak kata Upin Ipin tak bermanfaat. Saya nak beritahu hak agama kita tak selit. Okey, yang tu tajuk lain. Itu nak beletiak tajuk ni. Kan tajuk Islamic ni kan, keibubapaan. Tuan-tuan sekalian, itulah berita gembira kedua, iaitu kita masih ada ruang untuk mati syahid. Mati syahid ni macam ni tau. Saya sebut satu je kelebihan dia supaya anak-anak muda yang mendengar ceramah ni kan, dia baru tahu mati syahid. Mati syahid ni tuan-tuan, kenapa saya sebut benda ni besar? Sebab yang pertama dia nak berjuang dengan Imam Mahdi tu. Yang kedua, semua orang akan mati, saya akan mati, Nabi-Nabi telah pun wafat, Rasul-Rasul telah pun wafat, orang kaya wafat, orang kaya mati, orang miskin mati, orang ada pangkat mati, orang tak ada pangkat mati, orang masyhur mati, sultan mati, orang tak masyhur pun mati. Nampak? Mati ni sakit. Mati ni sakit. Nabi-Nabi mati sakit tak tuan? Jawapan dia sakit. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sakit ketika mati. Ni saya ulang Rasulullah sendiri sakit ketika sakaratul maut. Ya. Nabi merasai kesakitan mati. Ini hadis sahih. Tuan-tuan, satu saja yang tak sakit ketika mati, iaitu mati syahid. Dia tidak merasakan kesakitan mati.